daripada Kapadokia mengambil masa lebih kurang 4 jam untuk sampai ke Ankara. Ankara ni merupakan ibu negara Istanbul, dua terbesar. Dua Ankara, 3 Bursa. Panorama ni dibuat khas oleh Erdogan untuk bumi Istanbul ni, supaya mereka mengetahui tentang sejarah sebenar-benarnya dan mereka tahu siapa itu Sultan Al-Fatih. Dan pelajaran Sultan Al-Fatih ni sebenarnya harus dipelajari dan diketahui oleh pelajar-pelajar dan rakyat Istanbul itu sendiri. Dapatkan nama Istanbul daripada Konstantinopel sehinggalah ia menjadi ia diberi nama Istanbul, ataupun Istanbul ni maksudnya bul adalah tahta, iaitu tahta Islam. Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau sultan kerajaan Uthmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ke-7 dalam sejarah Bani Uthmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang sentiasa melekat pada namanya kerana dialah yang mengakhiri atau menakluk kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Al-Fatih bermaksud penakluk. Sultan Muhammad II ini juga Al-Fatih menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Sebagai sultan tu umur dia pendek atau kau kata taklah sampai tua 60 tak, dia sampai 40 tahun lebih saja. Pada saat mengepung benteng Byzantium, banyak pasukan Uthmani yang gugur kerana kuatnya pertahanan benteng tersebut. Dia tu adalah raja sebaik-baik raja dan tentera itu adalah sebaik-baik tentera. Dia buktikan dengan apa? Dengan cek setiap orang, seorang-seorang. Sejauh mana sultan daripada Bali tu mereka sembahyang sunat, tak tinggal sembahyang fardu, tak tinggal sembahyang tahajud. Yang akhirnya dia seorang je berdiri, kerana dia lah yang buat daripada dia kecil. Kalau atas keberkatan tu lah yang dia dapat buka sultan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni yang Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang pertama apa? Osman Ghazi. Osman Ghazi. Ada tulis kat sini. Osman Ghazi, Farhan Ghazi, Murad Bayazid. Murad yang kedua, Sultan Muhammad Fatih. Muhammad Celebi, Sultan Murad kedua, Sultan Muhammad Fatih. Bermakna yang 66 tu tak ada yang bangun masa dia sabut tu ya. Tapi buat juga. Cuba tak berjaya. Nama dia Urban. Urban ni dia daripada kalau tak salah dia orang Greece. Dia hantar, dia masuk Islam dan duduk di bawah pemerintahan Sultan Fatih. Dia buat meriam tu. Satu biji bom tu berat dia 3 kilo. Dia punya meriam tu 3 tan. Masuk ke pintu utama. Sebab apa Sultan Muhammad Fatih pilih kawasan ni? Sebab kawasan ni adalah kawasan paling lemah. Benteng ni selapis. Sebelah sini 3 lapis, sebelah sini 2 lapis dan sebelah sini adalah selapis. Jadi kalau nak serang secara untuk serang habis-habisan kuat kena belah sini sebab dia pun lemah. Jadi nak lalu kat sini tak boleh. Kapal Sultan Muhammad Fatih dah ada 70 buah kat sini. Waktu itulah mulanya kota Konstantinopel ini ditawan dan berlakulah kekalahan. Di pagi hari, Byzantium agak terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka Sultan Muhammad II dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal laut mengikut jalan darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar. Dan terfikir di fikiran mereka, bagaimana pasukan Sultan Muhammad II menyeberangkan kapal-kapal dalam masa 1 malam. Ia adalah satu perkara yang mustahil, tetapi itulah yang terjadi. Maksudnya serang sampai maksudnya sampai kau syahid. Kau menang. Itulah sama ada syahid tak kalah, kalau tak menang syahid. Maka terjadilah peperangan yang amat dahsyat.
Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Byzantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum Muslim. Perhatikan, saya berada di medan peperangan bagaimana kota Konstantinopel ditawan oleh orang-orang Islam. Dan beliau adalah sahabat Sultan Al-Fatih yang paling baik, dan ketika kota Konstantinopel ini dapat ditawan oleh orang-orang Islam, maka sahabat Sultan Al-Fatih itu terus naik ke atas dan mengangkat bendera Islam menandakan kemenangan. Pasti ada kata, kalau bukan akulah Sultan, maka akulah yang akan berada di atas itu dan mengangkat bendera Islam tanda kemenangan. Tetapi sahabat beliau naik ke atas itu dan Hasan dipanah bertubi-tubi sehingga beliau wafat di atas kota Konstantinopel. Sangat syahdu dan sangat sedih apabila kalau kita menceritakan bagaimana Sultan Al-Fatih dan sahabat-sahabat beliau seluruh Asia dan Eroppa dapat ditawan oleh orang-orang Islam. Namun apa yang menarik yang berada di dalam muzium panorama ini ialah ketika anda naik di bahagian paling atas muzium. Di sana ada ruangan khusus yang dibuat untuk menggambarkan suasana perang di abad ke-15. Terdapat lukisan langit yang terang, tembok yang hancur, pasukan yang siap membunuh musuh, hinggalah ke peralatan perang yang digunakan kala itu. Juga lukisan dalam bentuk 3 dimensi membuatkan suasana peperangan menjadi nyata. Dan Muzium Panorama 1453 ini sebuah tempat yang menjadi tumpuan pada semua pengunjung-pengunjung turis untuk mengenang kembali suasana abad ke-15 di mana Konstantinopel diserbu oleh Khalifah Muhammad Al-Fatih. Muzium ini dibuka pada tanggal 31 Januari 2009 berkat usaha Dewan Kota Metropolitan Istanbul.
semua Istanbul dengan menaiki helikopter. Pakai cermin mata. Pakai cermin mata lah. Di Museum Panorama. Istana. Aduh ya ampun. Cantik lah. Kita boleh pergi ke tak? Bila orang nak mendapat istana macam ni ya? Tak tahu lah nak. Masuk dalam air. Alamak. Oi, ni bawah tanah. Ini yang kita mau. Jangan gila nak. Ini yang kita mau. Ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Kita balik dulu. Helipad tu. Masuk balik. Tarik. Last tahun bila? Sekarang sini. Tengok Atuk makan. Sini, tunjuk Atuk. Atuk makan gula getah. Last umur Atuk makan gula getah berapa? 13 tahun dulu. Atuk 13 tahun. Sekarang umur Atuk 70. 3 tahun. Okey, kita ambil gambar jap. Okey, Assalamualaikum. Sekarang ni aku nak tunjuk. Sebelah kanan saya adalah Hagia Sophia. Di sebelah kiri kamu adalah Topkapi, Istana Topkapi. Dan kalau nak tahu, yang di tengah-tengah ni tempat siapa-siapa saja zaman dahulu, zaman-zaman pemerintahan Sultan, siapa nak jumpa dengan Sultan, tak kisahlah panglima ke, rakyat biasa ke apa ke, dia mesti masuk kat dalam ni, sembahyang dulu, ambil air sembahyang, solat, bersihkan diri, sucikan diri, kemudian baru boleh menghadap jumpa dengan Sultan. Kehebatan raja-raja pada zaman dahulu, sejarah di Istanbul ni. Hebat kan? Inilah beza dia Sultan Nabi dengan Sultan Biasa. biasa. Sekarang ni saya dah masuk pekarangan untuk melihat Istana Topkapi. Daripada sana tempat bersuci, iaitu dia panggil tadi apa tempat bersuci tadi tu? Ahmed Chashmishi. Jadi kita terpaksa ambil tiket yang boleh fast lane lah. Okey, pandai dah buat duit sekarang fast lane. Okey. Dah pun nak gerak dah. Jalan. Kau nak dengar cakap? Pada tanggal 3 Mei 1481 Masihi, saat itu Sultan Muhammad berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih kerana diracuni oleh doktor peribadinya, Yaqub Bashar. Allahu a'lam.
sebelum wafat Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putera dan penerus tahtanya, Sultan Bayazid II, agar sentiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta dan benar-benar menjaga agama baik untuk pribadi, masyarakat, agama dan kerajaan. Semoga Allah membalas jasa-jasamu, wahai Sultan Al-Fatih, juga pejuang-pejuang pembuka pintu-pintu untuk Islam sebelum-sebelumnya kamu. Al-Fatihah. Kitchen istana. Istana dapur. Dapur istana. Kitchen juga. Masya Allah, itu gambar tu. Dia akan ajak rakyat datang ke sana makan. Inilah kitchen Sultan Al-Fatih. Setiap hujung minggu beliau akan masak untuk rakyat beliau sendiri. Sultan masak dan hidangkan diri untuk rakyat. Istanbul. Setiap apa yang diorang buat semua ada makna tersendiri. Ya. Ni yang betul punya ke? Ya, ini betul punya. Ni betul punya. Bukan replika ya. Original. Kawasan di hadapan muka di pintu gerbang ataupun masuknya pintu istana Tok Kapi, dan dikatakan apabila Tuan Sultan untuk memberikan sesuatu hukuman atau fatwa kepada rakyat-rakyatnya, dia akan berdiri di tengah-tengah pintu gerbang itu. Dalam gambar, dalam ni dikatakan ada tersimpannya barang-barang Rasulullah SAW daripada Sultan pertama yang menyimpannya sehinggalah Sultan ke-36, dan Sultan sendiri yang membersihkan barang-barangan Rasulullah SAW. Ni kita berada. Oh, ni tempat dia ni. Oh, dia suka ada bau-bauan stanggi. Ni tempat dia punya bauan stanggi lah ni.
bersihkan hari ini menggunakan bulu ayam yang ada di kepala. Selalunya sultan akan letakkan bulu tu dekat kepala dia lah, dekat sebagai crown tu kan. Dekat kepala tu bulu tu yang digunakan untuk membersihkan orang-orang. Beratur, cucu-cucu tengah beratur. Semua duduk relax jap, okey? Sebab panjang sangat-sangat kat belakang tu. Tak marah orang. Tak ada. Dia beratur mewakili kita Orang untuk melihat untuk melihat barang-barang Rasulullah. InsyaAllah. Saya memohon maaf kepada semua penonton-penonton YouTube saya dan diharap apa yang mereka perintahkan kita hormati ya. Dilarang merakam, itulah yang diperintahkan oleh kerajaan mereka sepanjang kami menyaksikan khazanah-khazanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersimpan di Istana Topkapi ini, dan ini harus dihormati. Inilah dia pemandangan istana yang terus menghadap. Saya nak melihat sendiri dewan di mana menteri-menteri ataupun delegasi-delegasi daripada luar negara untuk datang bermesyuarat, di mana bersama dengan menteri-menteri di Istanbul. Satu ketika dulu zaman kesultanan dulu, sultan tak ada, tapi hanya bermesyuarat dengan menteri-menteri sahaja. Sulaiman. Kami nak menuju ke restoran Nur Muhammad Travel and Tour. Satu-satunya restoran Malaysia yang ada di bumi Istanbul. Okey. Sana berumus. Okey. Inilah dia perkarangan yang terlihat di sebelah kiri
saya ni Hagia Sophia, di sebelah belakang sana adalah Istana Tetapi, di sebelah kiri adalah Masjid Biru Kebanggaan Istanbul. Tempat kediaman ahli sihir yang bernama Medusa, yang rambutnya ular. Semua. Kena masuk bawah tanah, simpan kembangan air. Medusa weh. Tempat dia Medusa bertakut punya tempat. dan mengawal seluruh kawasan ni. Istana ni. Ahli sihir? So ini ahli sihir hari ni. Salam. Shake hand. Alhamdulillah, saya dah sampai. Selamat datang. Ganja juga air kepada panasi. Oh. Dapat kita masuk ke Malaysia. Nak air apa? Dapat tu. Muhammad Travel and Tour saja boleh ada TO Ice. Kat Istanbul, tempat lain ada. Nasi lemak? Ya. Tak kira diet. Aku nak turun nasi lemak ni. Masalahnya kita kat Istanbul apa makan nasi lemak? Kat sini je di Nur Muhammad only, okey. Weh, ada paru lah. Wah, permintaan Iskandar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya Allah. Iskandar, baca dulu tu. Baca nak. Ada di Nur Muhammad. Nur Muhammad saja ada. Ada nasi lemak. Lain tak ada. Kat tempat tak ada. So, orang Malaysia ramai datang kat sini ke? Bye. Debat. Lebih baik kau tak baik kau turun debat. Aku dah tunjukkan itu kerja. Dah tak ada air nak keluar debat. Cepat kau turun debat. Kau dah tahu aku mesti lama debat. Betul. Apa itu kata? Oh, mana dinding kakak? Hai. Ada kuih lopis. Kemudian ada bubuk pulut hitam. Ada kurma. Ada bubuk sagu. Ni baru boleh pakai PMCM. Kau kaya. Lepas tu pakai Fikri. Yo. Wah, style lah. Pakai ni tu lah. Dah lebih lah. Kan lawa. Kepala dia besar sangat. Satu, dua, tiga. Jap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lawa lah naik pakai ni. Pakai topi. Belum. Tengok habis.